Assalamualaikum, berjumpa lagi kita dalam tajuk reka bentuk sistem vertikasi. Kita akan sambung tajuk kita dengan langkah-langkah pemasangan sistem vertikasi. Langkah yang pertama, menyediakan lakaran reka bentuk sistem vertikasi. Pemasangan dalam sistem vertikasi perlulah merujuk kepada lakaran reka bentuk sistem vertikasi yang telah dibuat lebih awal. Langkah yang kedua ialah pemotongan paip poli. Ukur dan potong paip poli mengikut ukuran yang dikehendaki. Pastikan semua paip poli dipotong mengikut ukuran yang tepat supaya penyambungan dapat dilakukan dengan mudah. Langkah yang ketiga ialah membuat lubang untuk nipel pada paip tertier. Gunakan alat penepuk untuk membuat lubang bagi memasukkan nipel ke dalam paip poli. Jarak antara satu lubang dengan lubang seterusnya ialah 30 hingga 45 cm. Pastikan lubang yang ditebuk selari dan lurus supaya tiup mikro mudah disambung. Langkah yang keempat ialah penyediaan set penitis. Set penitis terdiri daripada nipel, tiup mikro dan penitis. Masukkan nipel yang terdapat dua alu pada satu daripada hujung tiup mikro, kemudian sambungkan hujung yang satu lagi pada penitis. Langkah yang kelima ialah penyambungan paip tertier pada set penitis. Set penitis disambungkan pada subpipe yang ditebuk mengikut jarak yang dikehendaki. Nipel dimasukkan ke dalam lubang yang telah dibuat dengan menggunakan bahagian belakang alat penebuk. Langkah yang keenam, penyambungan paip tertier pada paip sekunder. Penyambungan paip tertier pada paip sekunder boleh dilakukan dengan dua cara. Sekiranya anda mempunyai satu barisan tanaman di dalam polybag, penyambungan menggunakan penyambung L diperlukan. Sebaliknya, penyambung T diperlukan untuk penanaman dua atau lebih barisan tanaman. Langkah yang ketujuh ialah pemasangan injap penahan pada paip utama. Pasangkan injap penahan pada paip utama iaitu antara penyambung L dengan penyambung T. Injap penahan berfungsi untuk mengawal pengaliran larutan baja ke subpipe dan seterusnya ke penitis. Langkah yang ke-8 ialah melengkapkan pemasangan paip tertier. Kemasan menggunakan penyambung L untuk membentuk sambungan paip empat segi atau berbentuk L mengikut tapak atau tanah tempat tanaman tersebut diletakkan. Penyambungan satu baris dibuat kerana ini merupakan satu projek mini sahaja. Langkah yang ke-9 ialah penyambungan saluran air keluar ke pam air dengan tiup Luxina dan paip poli. Sebelum memasukkan pam air ke dalam tangki nutrien, satu penyambungan dibuat pada bahagian saluran air keluar dengan menggunakan tiup Luxina. Tiup ini berfungsi untuk menyambungkan paip utama dengan pam air yang mempunyai saluran bersaiz besar. Langkah yang ke-10, memasukkan pam air ke dalam tangki nutrien. Masukkan pam air ke dalam tangki nutrien. Kemudian tutup tangki nutrien dengan penutup yang telah ditebuk dengan lubang. Langkah 11, pemasangan pam air pada alat pengatur masa. Sambungkan soket bekalan elektrik pada alat pengatur masa. Alat ini perlu diprogram mengikut jadual siraman yang diperlukan.
bekalan elektrik perlu disambungkan dari alat pengatur masa pada tangki nutrien untuk menggerakkan pam tersebut. Langkah yang terakhir ialah melengkapkan penyambungan sistem pengairan pada tangki. Penyambungan sistem pengairan perlu dilengkapkan. Gambar ini menunjukkan penyambungan tangki nutrien pada sistem pengairan.